Alhamdulillah, syukur. Dan kita juga nak berkongsi tak lama lagi, insya-Allah kalau Allah izinkan kita bakal juga menginjak kepada bulan untuk berkorban, iaitu program bersama kita sekarang ini adalah program Kembara Korban, di mana yang akan juga dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, di mana saya nak kongsi sikitlah kelebihan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni merupakan pengusaha ibadah korban yang profesional dan sistematik, yang juga telah pun mendapat pengiktirafan ISO 9001-2015, dan juga di mana matlamat penganjuran untuk membantu fakir miskin bukan hanya bermotifkan keuntungan. Dan hebatnya juga Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni bersama dengan dutanya, iaitu duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni orangnya talk dark and handsome. Siapakah beliau? Bersama dengan dutanya sekarang ini, munculkan diri beliau. Itu dia. Apa khabar Ustaz Samsul Debat? Baik, Alhamdulillah, syukur. Pandai Yayasan Budi ni pilih duta. Handsome je. Okey Ustaz, mungkin boleh kongsikan dia apakah yang nak dikongsikan bersama para penonton berkenaan dengan program Kembara Korban 1001 Asnaf ni, 1001 Asnaf. Sebelum tu saya nak explain tentang betapa Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni adalah merupakan sebuah perkumpulan amal yang memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin di mana juga mereka berada, termasuk juga yang di luar negara, di dalam negara, tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan keturunan. Semenjak YBIM ditubuhkan 3 tahun lepas, pelbagai aktiviti yang dilaksanakan termasuklah program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan, membaiki rumah asnaf. Mana kita tahu program My House di TV Al-Hijrah, kita repair rumah asnaf, dan begitu juga kita juga ada terbitkan program terbitan majalah Suara Asnaf, yang mana dalam tu kadang-kadang kita tak sempat nak cerita dekat dalam TV, dekat dalam itu kita ada majalah kita untuk explain bantuan-bantuan yang kita dah berikan, termasuklah program Kembara Korban 1001 Asnaf, benda yang Abu Talib sebut tadi, tidak bermatlamatkan keuntungan. Memang kita dalam masa kita menyumbang, dan malahan dengan semua semangat itu, walaupun di luar negara dapat manfaat, di dalam negara asnaf-asnaf kita harap tidak ada yang tertinggal, yang mana program ini dilaksanakan di dalam dan di luar negara, terutamanya di negara-negara mundur yang mana kehidupan rakyatnya yang sangat baik. Masya Allah, syukur. Dan saya juga nak mengajak para penonton semua untuk ambil gambar, ambil nombor telefon ni lebih awal supaya nanti senang untuk kita dapatkan maklumat-maklumat lanjut selepas ini. Jadi Ustaz, kita nak kongsikan juga apakah kelebihan sebenarnya dimiliki oleh YBIM dalam penganjuran ibadah korban tahun ini. Dan kata lain, kenapa orang ramai mesti memilih ataupun perlu memilih untuk melaksanakan ibadah korban bersama dengan YBIM, Ustaz? Disebabkan seperti mana yang telah Abu Talib pun sebut tadi, banyak kan kadang-kadang program-program korban yang dilaksanakan, saya tak sebutlah mana-mana nama, kadang-kadang buat tapi ketelusan itu dipertikaikan, kadang nama tertinggal, kadang ada yang betul ke buat ke tak buat. Jadi itu sebabnya kelebihan YBIM ni adalah paling utama, dia mengamalkan, dia melaksanakan sistem pengurusan ibadah korban yang telus dan profesional, teratur, yang mana baru-baru ini sebenarnya yang telah betul sebut tadi, YBIM telah pun memperolehi sijil ISO, pensijilan ISO 9001-2015, yang mana daripada aspek pengurusan korban yang teratur, yang mana semua peserta mendaftar ni tak perlu risau tentang ketulusan dan kelancaran pelaksanaan ibadah korban yang dianjurkan ini. Dan begitu juga kelebihan yang kedua adalah daripada aspek harga yang ditawarkan memang murah, sebab nak pula sekarang ni tengah kita diancam dengan masalah ekonomi, dengan masalah keuangan, dengan SOP yang ketat. Jadi kita tawarkan dengan harga serendah RM390 saja satu bahagian dan RM2,730 untuk setiap seekor lembu, yang mana memang amat berpatutan dan mudah serta mampu disertai oleh orang ramai. Dan begitu juga ketiga, kekuatan sokongan logistik dan kerjasama baik yang kita terima daripada pihak berkuasa agama daripada negara-negara terlibat. Sebagai contoh, di negara-negara Afrika, kita dapat kerjasama yang baik daripada daripada pejabat mufti Afrika, yang mana mereka telah pun melantik YBIM sebagai wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di sana. Bayangkan, di sana bila kita buat tu, kita saja. Malahan kita dah pun bayar untuk booking lembu-lembu di Afrika ni untuk pastikan dapat dilaksanakan. Malahan kita juga dibantu kira-kira 3,000 orang petugas yang terlatih akan bantu pelaksanaan korban dekat sana. Masya Allah. Ustaz, saya sempat catat ni harga seekor lembu satu bahagian RM390, RM350, satu bahagian lembu RM2,730. Masya Allah. Harga sangat mampu milik, sangat mesra korban. Jadi Ustaz tadi ada nyatakan tentang untuk berkorban di Afrika, Ustaz. Kenapa
tumpuan ataupun nak berkorban di luar negara? Yang mana tahun ni kita, yalah, sebenarnya yang disebutkan tadi, kita melaksanakan serentak di dalam kat luar negara bergantung pada permintaan. Tapi tahun lepas majoriti kita pilih di luar negara dan juga di Afrika kerana faktor harga dan keperluan yang amat mendesak. Sebab harga di Malaysia nak banding kat luar negara ni memang beza lah. Tetapi di luar negara ni yang kita target, contoh macam negara Afrika yang ditanyakan tadi tentang kenapa? Sebab negara Afrika ni semua mundur. Bayangkan waktu kita sampaikan daging korban pada mereka pada tahun lepas. Mereka beratus seawal jam 12.30 malam. Wah, nak ambil daging korban pagi esok ni. Malam ni pukul 12 malam dah beratur. Nak tunjuk betapa susahnya mereka mengharapkan. Malahan ada antara anak-anak mereka yang minum air dalam lopak. Lepas tu makan kotak tadi. Kotak tu cecah air makan. Dan begitu juga ada yang kepal tanah liat lumpur tu, dia kepal dia bakar dan itulah biskut pada mereka. Bayangkan. Jadi keperluan kita nak bagi pada mereka ni sangat mendesak. Kita kat Malaysia ni InsyaAllah di Malaysia ni kalau kita duduk kat taman-taman perumahan ni, susah-susah macam mana pun insyaAllah daging sampai ke rumah. Dan mana yang kata orang susah kalau sampaikan maklumat pada pihak berkuasa, insyaAllah kita akan ada pihak-pihak yang prihatin dalam Malaysia, termasuk YBM sini, kita akan sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi di negara luar, mereka benar-benar bergantung harap setahun sekali bila ada hari korban ni, maka adalah daging untuk mereka. Mudah-mudahan Ustaz. Jadi dah tak sabar ni Ustaz, tak sabar dah. Macam mana caranya Ustaz nak menyertai ibadah korban ni? Okey, caranya mudah saja, iaitu kita boleh menghubungi talian telefon seperti yang tertera di skrin, yang mana untuk kita beritahu langkah-langkah seterusnya dengan melayari website yang kami ada, iaitu www.ybin.org.my, ataupun kita boleh juga imbas QR code yang ada dekat skrin tu. Kalau boleh imbas, cuba skrin dan kita scan insyaAllah. Dan begitu juga ibadah korban kita, jangan lupa tahun ni kita dapat kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak, termasuklah Malakat Mall, begitu juga dengan GTR, iaitu kalau kita tengok kan, GTR kita dah booking dah. Kita dah booking dalam Malaysia sendiri pun, kita dah booking kira-kira 30 ke 50 ekor lembu untuk standby dan nak bagi dekat Asnaf dalam Malaysia. Jadi, rugi kalau kita tak join dengan harga yang berpatutan ni. InsyaAllah ibadah korban anda semua bersama dengan YBIM akan terjamin serta akan diberikan juga sijil penyertaan. Hadiah istimewa juga menanti anda semua yang diberikan kepada peserta-peserta yang bertuah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz perkongsian ini. Semoga Allah membalas segala jasa baik Ustaz berkongsi maklumat sebegini rupa. Ini adalah ibadah yang perlu kita usahakan, kita ikhtiarkan. Kita juga nak ucapkan terima kasih pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia kerana beri peluang pada rakan-rakan semua boleh follow Facebook Yayasan Budi Ihsan. Type je Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan layari kembarakorban.my untuk dapatkan maklumat lanjut. Tempah sekarang insya-Allah. Ini semua adalah untuk kita berkorban ibadah kita kepada Allah SWT. Jadi Ustaz, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah terima kasih banyak. Ya, kita jumpa lagi dan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia atas perkongsian amal, budi dan jasa. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lepas ini lagi perkongsian nak kita kongsi dengan anda insya-Allah.